Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Cik Muhammad Ajmal Fahman bin Cik Saidin, bernombor metrik 278101. Hari ini saya akan membentangkan kepada anda semua mengenai pengenalan autism. Apakah itu autism? Autism ialah perkembangan kecacatan tegal yang dialami melibatkan fungsi otak yang disebabkan oleh gangguan perkembangan neuro yang berlaku di dalam diri seseorang itu sepanjang hayatnya. Selain itu, gangguan spektrum dan gangguan deria juga menjadi dalam berlakunya masalah autism ini. Masalah autism ini telah mengakibatkan seseorang yang mengalaminya akan terjejas dari segi masalah kognitif, emosi, rangsangan deria dan sebagainya pada tahap-tahap yang tertentu di dalam kehidupannya, iaitu dari tahap yang rendah, di peringkat sederhana dan di peringkat yang tinggi. Hal ini juga telah menyebabkan masalah autism ini telah menimbulkan kesan yang ketara kepada perkembangan otak seseorang itu dan juga menjadi faktor utama yang sangat mendorong kemampuan seseorang kanak-kanak itu untuk berbicara, berinteraksi dan berhubung secara menyeluruh dalam segi sosial serta mempengaruhi pembelajaran seperti anak-anak biasa. Masalah autism ini diyakini muncul ketika kanak-kanak berada di awal usia, iaitu sebelum 3 tahun dan dapat dikesan seawal usia 18 bulan. Di samping itu, masalah autism ini juga dapat dikenal pasti dengan lebih jelas melalui di fisik yang melibatkan interaksi, pengulangan tingkah laku yang sama serta di dalam komunikasi sosial. Sekian daripada saya. Saya serahkan kepada saudari Ansyah untuk membentangkan bahagian yang seterusnya. Terima kasih. Nombor metrik 279816. Saya akan membentangkan berkenaan dengan tanda-tanda masalah autism. Dari segi komunikasi, kanak-kanak yang mempunyai masalah autism ini mempunyai masalah dalam percakapan. Mereka kehilangan bahasa pada mana-mana peringkat umur. Mereka juga tiada tindak balas apabila nama mereka dipanggil oleh seseorang, iaitu tidak akan berpaling atau menyahut apabila dipanggil kerana mereka tidak mengenal pasti akan sesuatu perkara seperti perkataan. Seterusnya, mereka juga dari segi pertuturan mereka tidak jelas seperti mengulangi ayat yang sama dan membuat bunyi yang aneh. Dari segi tidak balas sosial pula, mereka suka duduk bersendirian kerana berada dalam dunia mereka sendiri. Mereka juga bermain peralatan mereka secara sendirian dan tidak menunjukkan kebolehan berinteraksi secara spontan dengan orang lain. Dari segi tingkah laku berulang, minat dan aktiviti, mereka suka menggerakkan anggota badan berulang kali seperti menggoyangkan badan, melambaikan tangan dan sebagainya. Mereka juga menunjukkan ketidakselesaan kepada sesuatu perkara seperti perasaan takut yang melampau. Dan mereka juga memberi tumpuan dan hanya berminat kepada satu objek sahaja, contohnya tayar kereta permainannya. Dan suka menyusun barang dengan warna yang sama. Dari segi emosi, kanak-kanak yang mempunyai masalah autism ini mempunyai emosi yang sukar untuk diramal seperti mengamuk yang melampau apabila kemahuannya tidak dituruti dan menyebabkan mereka membaling barang dan mengganggu orang di sekitarnya. Dan mereka juga tidak mempunyai perasaan kasihan dan memahami perasaan orang lain. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera dan salam biru warna. Nama saya Khaishan dengan nombor metrik 277591 selaku ketua dalam kumpulan ini. Saya akan teruskan pembentangan saya mengenai punca-punca masalah autism dalam kalangan kanak-kanak. Faktor pertama yang menyebabkan kanak-kanak menghadapi gangguan autism ialah faktor genetik. Terdapat sebahagian besar kanak-kanak yang akan menghadapi gangguan autism adalah disebabkan oleh keturunan daripada orang tua sebelumnya. Misalnya, sekiranya terdapat salah seorang ahli keluarga yang menghadapi gangguan tersebut, maka bakal kanak-kanak dalam keluarga tersebut juga berisiko tinggi untuk menghadapi masalah tersebut. Selain daripada itu, faktor lingkungan seperti pengambilan ubat-ubatan oleh seseorang ibu semasa hamil juga berisiko untuk menyebabkan bayinya menghadapi masalah autism selepas dilahirkan. Di samping itu,
Pengambilan dadah, alkohol dan juga merokok juga haruslah dielakkan semasa mengandung. Faktor yang ketiga iaitu faktor mengandung pada usia tua. Wanita yang mengandung pada umur 40 tahun dan ke atas mampu memiliki anak yang mengalami masalah autism. Hal ini demikian kerana mereka mampu mempengaruhi gen-gen dan seterusnya menjejaskan perkembangan dan pertumbuhan otak bayi semasa dalam kandungan. Akhir sekali iaitu faktor kelahiran prematur. Kelahiran prematur merupakan kelahiran yang terjadi sebelum minggu ke-37 ataupun lebih awal daripada hari perkiraan lahir. Ia adalah berkat rapat dengan berat badan bayi, iaitu berat badan sekitar 0.5 kg adalah berisiko tinggi untuk menghidapi masalah autism. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Nur Syamimi binti Muhammad Safi, bernanometrik 277259. Saya akan membentangkan mengenai cabaran dan konflik yang dihadapi oleh ibu bapa yang mempunyai anak autism. Antara cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa yang mempunyai anak autism ini ialah mereka akan mengalami masalah tekanan. Majoriti ibu bapa yang mempunyai anak autism ini akan mula tertekan untuk menjaganya berbanding dengan anak yang normal, serta mereka perlu diberikan perhatian yang lebih berbanding dengan anak yang normal. Ibu bapa juga akan mengalami kesukaran untuk menguruskan anak-anak kerana mereka ini mengalami kesukaran untuk mengurus diri dan juga sukar untuk berkomunikasi. Selain itu, tingkah laku kanak-kanak autism juga merupakan salah satu cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa. Kebiasaannya, apa yang dapat kita lihat yang anak-anak ini tidak suka untuk bersosial. Selain itu, tingkah laku yang agresif sememangnya memberikan kesan yang mendalam kepada ibu bapa kerana anak-anak ini akan menunjukkan sikapnya terhadap orang sekeliling. Manakala, kanak-kanak hyperaktif juga turut memberikan cabaran kepada ibu bapa kerana tingkah laku mereka yang tidak duduk diam, menyebabkan ibu bapa ini perlu memberikan perhatian kepadanya. Di samping itu, kewangan juga merupakan salah satu cabaran yang perlu dihadapi oleh ibu bapa yang mempunyai anak autism ini. Anak-anak autism ini memerlukan penjagaan tambahan yang mana ibu bapa perlu mengeluarkan sejumlah wang yang banyak untuk mendapatkan rawatan. Terdapat juga salah seorang ibu bapa yang terpaksa berhenti kerja. Akhir sekali, ibu bapa yang mempunyai anak autism ini juga tidak terlepas mendapat cabaran daripada masyarakat. Masyarakat ini tidak dapat membezakan di antara anak autism dengan anak yang normal sehingga kan mudah menghukum ibu bapa yang mempunyai anak autism ini. Malahan ada juga ahli keluarga yang tidak memberikan semangat kepada ibu bapa yang mempunyai anak autism. Selamat sejahtera, nama saya Gojinho dengan nombor metrik 2700609. Daripada pembentangan ini, saya ingin menjelaskan tentang cara merawat kanak-kanak autism. Okey, menurut Encik Rizwan, terdapat 6 cara sama ada dalam terapi atau bukan terapi. So, yang pertama adalah terapi pertuturan dan bahasa. Terapi ini sangat membantu kanak-kanak autism dalam meningkatkan komunikasi mereka serta meningkatkan penguasaan bahasa dalam berhubung dengan orang lain. Okay, terapi yang kedua adalah terapi cara kulis kerja atau OT. Terapi ini dapat membantu kanak-kanak untuk menjadi berdikari serta dapat melakukan kerja-kerja asas dalam kehidupan seharian mereka dengan lebih baik. Okay, cara yang ketiga adalah terapi rangsangan panca indera atau jerit. Terapi ini dapat membantu kanak-kanak dalam meningkatkan 5 rangsangan panca indera utama mereka serta peka terhadap persekitaran. Yang keempat ialah ubat-ubatan. Ubat-ubatan ini dapat membantu menjaga ada ibu bapa kanak-kanak ini dalam mengawal khususnya kepada kanak-kanak autism yang bergiat sangat agresif untuk menjadi lebih tenang dan terkawal. Okay, cara yang kelima ialah pendidikan khas. Pendidikan khas ini telah menawarkan perkhidmatan dan mengajar kanak-kanak untuk menjadi lebih baik. Okay, ibu bapa atau penjaga kanak-kanak autism bolehlah mendaftarkan kanak-kanak ini di Jabatan Pendidikan Khas ataupun di sekolah-sekolah pendidikan khas yang berdekatan. Okay. Cara yang terakhir ialah pendaftaran kurang upaya. Pendaftaran kurang upaya ini juga sangat penting dan wajib
daftarkan supaya hak-hak kanak-kanak kurang upaya, khususnya kanak-kanak autism ini mendapat hak mereka dan juga mendapat perlindungan yang lebih baik. Sekian sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhani binti Mazani, nombor menteri 277-657. Teori perkembangan yang boleh dikaitkan dengan kanak-kanak autism atau ADHD adalah teori yang dihasilkan oleh P.F. Skinner dalam Walford 1979. Teori tersebut ialah teori pelaziman operan yang mana gerak balas boleh dikuatkan atau dihapuskan jika diberikan peneguhan sebaik sahaja gerak balas itu ditunjukkan. Skinner menyatakan bahawa pelakuan ini harus diperhatikan dalam masa yang panjang untuk membentuk pelakuan yang kompleks daripada pelakuan yang mudah. Dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan pelaziman operan jenis peneguhan positif. Peneguhan positif ini adalah di mana mereka akan diberikan ganjaran apabila pelakuan yang ditunjukkan itu memuaskan hati guru ataupun ibu bapa. Dalam kajian ini juga, kanak-kanak autism diberi peluang untuk melakukan aktiviti yang disukai setelah tugasan yang diberikan disiapkan. Sebagai contoh, membantu ibu atau bapa menyiapkan kerja rumah, bermain permainan dan sebagainya. Teori perkembangan yang kedua ialah teori perkembangan psikososial Erikson. Erikson telah menghasilkan 8 tahap perkembangan psikososial. Setiap tahap ini mempunyai krisis yang berbeza-beza yang perlu diatasi oleh seseorang kanak, tidak kira kanak-kanak itu normal ataupun autism. Sekiranya mereka gagal mengatasi krisis pada tahap pertama, mereka juga akan gagal pada tahap yang seterusnya. Untuk kajian ini lebih menekankan pada tahap yang ketiga, iaitu inisiatif lawan rasa bersalah, di mana tahap ini adalah umur antara 3 hingga 6 tahun. Hal ini dikatakan demikian kerana pada tahap ini kanak-kanak mula berkomunikasi dan terdedah dengan persekitaran yang penuh dengan cabaran. Mereka mula meneroka serta melakukan sesuatu perkara yang baharu bagi memenuhi perasaan ingin tahu. Ada kalanya mereka melakukan sesuatu perkara yang tidak sesuai dengan usianya, seperti cuba untuk membantu ibu memasak, menolong bapa membasuh kereta, bermain dengan orang dewasa dan sebagainya. Keadaan ini berlaku mungkin disebabkan oleh perkembangan kognitif dan fizikal kanak-kanak tersebut bertambah. Ibu bapa yang suka mengkritik ataupun mengenakan dendaan kepada pelakuan kanak-kanak itu menimbulkan perasaan bersalah pada diri sendiri dan tidak yakin untuk melakukan sesuatu perkara. Kanak-kanak tadi lebih suka bersendirian dan akan menimbulkan masalah kepada kanak-kanak tersebut apabila memasuki alam persekolahan. Dalam kajian ini, pengkaji telah memberikan kebebasan kepada kanak-kanak autism untuk memilih tempat yang selesa dan membenarkan mereka melakukan apa sahaja yang mereka minati tanpa adanya paksaan. Setakat ini daripada saya. Terima kasih. Nama saya Nur Syahadah binti Muhammad Syukri, nombor metrik saya 2772121. Saya akan membicarakan tentang refleksi keseluruhan. Bagi refleksi individu, ialah saya dapat mengetahui berkaitan dengan masalah autism. Yang kedua, saya dapat menambah ilmu yang sedia ada dalam diri saya. Yang ketiga, saya dapat mengaitkan pembelajaran teori-teori di dalam kelas dengan tugasan ini. Yang keempat ialah tugasan ini memberikan banyak manfaat kepada kami. Dan yang kelima ialah pembagian tugas kepada ahli yang sangat baik. Bagi refleksi kelompok pula ialah yang pertama, kami dapat berbincang bersama-sama dengan ahli kumpulan berkaitan dengan autism itu sendiri. Yang kedua, kami dapat mencari tahu informasi yang lebih lanjut berkaitan dengan autism bersama dengan kaunselor. Yang ketiga, kami dapat pengalaman berinteraksi dengan kaunselor berkaitan autism bersama-sama dengan ahli kumpulan. Dan yang terakhir ialah semangat kerjasama dan sikap toleransi yang kami tunjukkan menyebabkan kami dapat menyiapkan tugasan dengan sempurna. Nama saya Siti Nur Atika binti Muhammad Saidi, nombor metrik 277610. Saya akan membuat kesimpulan tentang masalah autism. Kesimpulannya, masalah autism ini tidak harus dipandang remeh oleh kita dalam masyarakat pada masa kini. Masalah autism ini tidak lagi asing dalam kalangan rakyat di Malaysia dan autism ini seperti yang kita tahu, ianya merupakan masalah perkembangan neuro yang terjadi sepanjang hayat. Namun begitu, ada sebahagian dari mereka yang berjaya sembuh dengan menggunakan beberapa kaedah rawatan yang disyorkan oleh doktor pakar. Pelbagai kaedah yang telah digunakan untuk merawat masalah autism ini antaranya ialah dengan menggunakan peneguhan positif,
yang telah diperkenalkan dalam teori pelaziman operan Skinner oleh B.F. Skinner dan juga teori perkembangan psikososial Erikson. Beliau telah menghasilkan teori perkembangan psikososial ini pada tahun 1950 yang mengandungi 8 tahap. Pada setiap tahap, terdapat krisis yang perlu diatasi oleh seseorang kanak-kanak pada peringkat umur tersebut. Tahap 3 iaitu tahap inisiatif melawan rasa bersalah di mana kanak-kanak mula mencari jalan untuk melakukan sesuatu bagi memenuhi perasaan ingin tahu mereka. Bagi kanak-kanak autism ini, mereka diberi kebebasan untuk memilih bagi melakukan aktiviti yang mereka minati untuk peneguhan yang mereka ingin tanpa memaksa mereka. Akhir sekali, merawat dan menjaga anak yang mengalami masalah autism ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Oleh itu, masyarakat dan kerajaan haruslah saling berganding bahu untuk membantu ibu bapa yang mengalami masalah dalam menjaga anak yang mempunyai masalah autism ini. Iaitu dengan semua pihak mestilah memainkan peranan mereka tersendiri untuk membantu dan memberi sokongan kepada mereka.